Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada hari ini masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan ini ya, dengan penuh keimanan. Alhamdulillah, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan tengok tentang tamadun Melayu, teras pembangunan tamadun Malaysia. Ini tajuk kita yang kita akan cuba tengok pada hari ini. Alright. Jadi Ustaz mengharapkan kamu semua fokus dan kita akan menerangkan apakah intipati daripada subjek kita hari ini. Yang pertama, kita nak terangkan, kita nak menerangkan asas-asas pembentukan asas-asas pembentukan tamadun Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menjelaskan keseimbangan antara tamadun Melayu dan juga Malaysia. Apakah keseimbangan? Dan yang ketiga, kita nak cuba tengok mengenal unsur tamadun Melayu sebagai dasar kebangsaan Malaysia. Ini tiga perkara yang cuba kita tengok pada hari ini. Asas pembentukan tamadun, kesinambungan dan juga unsur-unsur Melayu sebagai dasar kebangsaan Malaysia. Jadi dalam topik perbincangan kita pada hari ini, kita akan cuba tengok apakah yang dimaksudkan dengan konsep Melayu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah asas tamadun Melayu. Yang ketiga, apakah pandangan semesta tamadun Melayu. Dan juga teori kedatangan Islam ke tanah Melayu. Kesan Islam dalam tamadun Melayu, sejarah pencapaian tamadun Melayu. Dan juga pencapaian dalam pelbagai bidang orang Melayu. Ini yang kita nak cuba tengok pada ini. Kenapa kita menyebut tentang pasal Melayu ni? Sebab masyarakat Melayu adalah masyarakat pribumi ataupun masyarakat ataupun orang asal di tanah Melayu. Macam orang Cina. Orang Cina, negara mereka, orang asal adalah warga Tionghoa, orang Cina lah. Begitu juga orang India, orang Eropah. Jadi mereka itulah penduduk asal pribumi, duduk di tempat mereka. Jadi mereka ini mendominasi ataupun menjadi sangat penting kepada pembentukan negara mereka. Orang Cina, pembentukan negara Cina sangat penting dengan orang Cina, warga Cina. Begitulah seterusnya. Alright. Jadi apabila kita sebut Melayu, tamadun Melayu ataupun kita panggil TM, tamadun Melayu, bukan Telekom Malaysia, TM. Yang mana dibentuk oleh masyarakat Melayu yang berada di wilayah Asia Tenggara. Duduk di kawasan Asia Tenggara. Yang dikenali pertama sebagai gugusan Kepulauan Melayu. Itu yang pertama. Kalau sebut gugusan Kepulauan Melayu, itu orang Melayu lah. Yang kedua, dipanggil Nusantara. Apa makna Nusantara? Nusa ni pulau. Antara pulau. Antara pulau. Sebab apa? Orang Melayu ataupun geografi di di tanah Melayu ni banyak pulau-pulau. Kan? Banyak pulau lah. Itu yang kedua, nama dia Nusantara. Yang ketiga, nama dia Alam Melayu. Alam Melayu. Dan yang keempat dipanggil gugusan Kepulauan Melayu Indonesia. Pun boleh dipanggil Melayu. Melayu ni daripada selatan Thai itu semua Melayu sampailah Papua Negeri. Semua itu adalah Melayu, yang mana Melayu diwarnai dengan beberapa tanda. Pertama, bahasa Melayu, dan yang kedua beragama Islam. Beragama Islam. Alright. Jadi dua intipati ini yang dikatakan Melayu. Sebagaimana yang Ustaz tunjuk share dengan kamu ini, sebut Melayu itu, maka ia termasuk dalam ruang lingkup perkara yang disebut sebagai Melayu lah. Kau boleh tengok pada slide yang Ustaz sediakan. Jadi konsep Melayu itu
dipanggil ada 3 lah. Pertama dari segi aspek ras ataupun genetik ataupun biologi. Dan juga aspek kita panggil budaya dan juga bahasa. 3 benda ini sangat signifikan. Kan? 3 perkara ini sangat signifikan. Apa dia? Dia aspek ras ataupun biologi, sekumpulan manusia memiliki ciri genetik yang sama dan berasal daripada alam Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebudayaan Melayu ini iaitulah pegangan dan amalan berteraskan agama Islam dan adat resam masyarakat Melayu. Jadi maksudnya budaya dia ada budaya. Dan yang ketiga, dia berbahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu lah. Ustaz dia cakap mungkin bahasa Jawa. Tetap bahasa Jawa Melayu. Bahasa Pahang, bahasa Minang, bahasa semua tu dalam kumpulan bahasa Melayu lah. Orang Pahang, orang Temelur, orang Kedah. Hang pi mana contoh kan? Contoh hang pi mana? Tapi sebenarnya tu bahasa Melayu lah. Cuma lorat dialek sajalah. Maknanya inilah kita kata yang membezakan, yang mencirikan dari aspek biologi, budaya dan bahasa. Begitu juga kita nak kenal orang lain. Dari segi aspek biologinya, bentuknya. Kan? Kalau orang Melayu ni rupa bentuk, rupa paras sebagainya kan. Ada tersendiri dan budaya tersendiri. Bahasa yang diguna pakai. Bahasa diguna bahasa diguna pakai lah. Kan? Contoh macam tu lah. Alright. Saya nak cuba rapatkan sikit. Jadi ta'arifan Melayu ini merangkumi kawasan yang mana merentasi Kepulauan Melayu, merentasi Asia Tenggara ni sampai ke sempadan Australia. Itu alam Melayu ni. Orang sebut Melayu Pulau Kokos lah, tetap Melayu juga. Yang penting duduk di kawasan Asia Tenggara. Namun begitu, orang Melayu yang pergi merantau, pergi ke Europe, pergi ke Rusia barangkali, pergi ke New Zealand, duduk jadi warga negara New Zealand, pergi ke Mekah, duduk jadi orang Mekah, orang Arab Saudi, ataupun duduk di mana lagi? Mereka duduk di luar kawasan tanah Melayu ini dipanggil Melayu diaspora lah. Melayu diaspora. Dan kalau kita tengok Melayu dalam perlembagaan perkara 160 yang mana ditaarifkan Melayu ini lazimnya berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. 3 ni. Sebab tu kadang-kadang orang salah faham. Kalau orang Cina masuk Islam, dia kata ni masuk Melayu. Bukan. Kalau Islam dia lain. Islam merentasi ras, bangsa. Sebab tu seluruh dunia ada Islam. Bangsa Rusia ke, orang New Zealand ke, orang Eropah ke, orang Cina ke, India ke, ada kita kata orang Islam, Muslim Cina, Muslim India, Muslim Eropah, Muslim Rusia, maka merentasilah. Ini dalam Perlembagaan Malaysia sebut dia berbahasa Melayu, mengamalkan istiadat Melayu dan beragama Islam. Sebab itu orang Islam dalam perlembagaan dia tak boleh nak murtad, tak boleh nak keluar daripada Islam. Sebab ta'arif Melayu mesti Islam. Ini kelebihan ni lah. Kan? Jadi itu salah satu mengekan. Dan dalam Islam pun kalau dia tu orang Islam, dia tak boleh murtad. Dia tak boleh keluar daripada Islam. Memang itulah syarat dia. Kan? Itulah syarat yang sepatutnya kita kena faham. Alright. Jadi apakah asas Tamadun Melayu? Ini perkara yang basic. Apakah asas Tamadun Melayu? Yang mana Tamadun Melayu ini masyarakat Melayu yang ada structure, struktur sosial dia. Dia ada rajanya, penasihat raja, ada ulama'nya, lepas tu ada dia punya pembesarnya ataupun esko-esko, kalau istilah hari ni lah. Ada dia punya menteri-menteri kabinet. Kalau ketua kampung ada AJK-AJK-nya lah, ada lajnah-lajnahnya.
Ada seterusnya golongan pedagang, businessman, businesswoman, mereka yang berniaga. Ada golongan-golongan petani. Ini struktur daripada asas tamadun Melayu. Dan asas pembentukan tamadun Melayu ini yang mana dikatakan bermula orang Melayu sekitar 5,000 tahun dahulu. Jadi sebenarnya Kepulauan Tanah Melayu ni dah ada orang awal lagi, 5,000 tahun dulu. Dan kemunculan tamadun Melayu dan masyarakat Melayu ni mula-mula berasaskan kepada penguasaan pertanian. Mereka bertani lah. Macam hari ni pun masih lagi di satu-satu tempat tanam padi. Kan, tanam padi tu salah satulah. Maknanya asas kepada penguasaan pertanian dan amalan mesyuarah dalam kalangan masyarakat Melayu mencerminkan nilai kesaksamaan anggota masyarakat. Kalau ikutkan dalam Islam macam tu, mesyuarat, meeting. Dan lazimnya diamalkan dalam kalangan masyarakat desa manakala golongan istana berkuasa mutlak. Ini antara nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Mesyuarat dan juga ada kuasa istana lah yang memberi keputusan. Dan nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu seperti Hindu, Buddha dan juga Islam dan kuasa-kuasa barat. Maksudnya apa? Sebab orang Melayu dah memang duduk tanah Melayu lah. Lepas tu ada pengaruh daripada Hindu Buddha. Lepas tu Islam datang pula sekitar kurun ke-7 Masihi. Maka orang Melayu pun mengubah, mengambil Islam sebagai cara hidup. Walaupun British datang selepas itu, tetap Islam terpelihara dari aspek apa? Dari aspek nikah kahwin sebagainya mengikut saluran Islam. Maknanya susu galuh tadilah. Dan istimewanya masyarakat Islam Melayu ini menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tempatan. Disesuaikan diri maknanya dia boleh menyesuaikan diri dalam aspek kita kata kesesuaian lah, semasa current issue dan sebagainya, mereka dapat menyesuaikan diri. Itu kita kata antara pembentukan tamadun Melayu, pembentukan tamadun Melayu. Okay. Alright. Kita tengok bagaimanakah kemunculan tamadun Melayu ni hasil perdagangan laluan dagang, penguasaan laluan dagang. Kan? Penguasaan laluan dagang. Okay, kalau kita tengok apakah kita kata penguasaan laluan dagang ini, yang pertama, wujudnya kerajaan Melayu seawal 2,500 tahun dahulu. Kat mana? Seperti di Lembah Bujang. Itu yang pertama. Di mana? Di Kedah. Lembah Bujang, Kedah. Dan Kuala Selinsing di Perak. Membuktikan terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mengendalikan perdagangan. Perdagangan. Dan antara nilai yang dapat dilihat berdasarkan aktiviti ekonomi seperti apa? Seperti interaksi dengan masyarakat luar. Kan, apabila berniaga, biasalah macam hari ni kan, kita berniaga, masuk Shopee, Lazada, jual ekspor, import sebagainya, maka kita akan berlaku interaksi dengan masyarakat luar. Kita tahu apa yang berlaku dalam masyarakat luar dan bersifat terbuka. Kan, bersifat terbuka. Open mind lah. Kita tak terlalu jumuk sebab kita tahu dah apa isu-isu yang berlaku hari ini dan menghormati undang-undang tempatan. Maknanya kita sentiasa up to date lah, tahu apa ini boleh, ini tak boleh dan mengambil kira pandangan pihak lain. Kalau ada pihak lain, kita ambil kira pandangan-pandangan tersebut. Ini maknanya kemunculan tamadun ni hasil laluan dagang lah. Laluan dagang dan pembentukan empayar Melayu sebelum Islam sebenarnya telah ada. Sebelum Islam datang telah ada empayar atau kerajaan yang awal. Contohnya wujud pengaruh agama Hindu-Buddha pada kerajaan Melayu awal. Sebab itu kita kata pengaruh tamadun dia akan lama apabila melibatkan agama.
Sebab tu orang Melayu sebelum Islam, mereka ini dikatakan fahamannya agama mereka Hindu-Buddha sebahagian, tetapi ada kata fahaman agama yang satu. Millata Ibrahim Hanifah. Millah agama nenek moyang daripada Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Menyembah satu Tuhan. Sebab tu Tuhan yang Maha Esa. Menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Tu bagi sembahyang. Sembahyang yang Esa. Kan? Sembahyang Esa. Contoh, apakah bukti menunjukkan wujudnya kerajaan Melayu ini sebelum Islam ada resapan daripada Hindu-Buddha. Pertama contohnya kita tengok monumen keagamaan seperti Lembah Bujang. Candi Lembah Bujang. Ini itu membuktikan orang dulu kawasan Lembah Bujang itu mereka ini berpegang pada agama. Jadi mereka bina simbol kepada agama. Candi Lembah Bujang. Yang kedua contohnya Borobudur di Indonesia. Kan buat candi tempat mereka ibadat. Dan yang ketiga kita tengok mungkin Angkor Wat di Kemboja. Ada lagi satu mungkin di Indonesia Muara Takus, Candi Muara Takus. Dan banyak lagi lah di tempat-tempat lain yang mungkin kita tahu dan tak tahulah. Dan binaan kuil tersebut menggambarkan ketinggian kesenian tersendiri masyarakat Melayu ketika itu. Jadi mereka bina kuil, mereka bina rumah ibadat, menunjukkan orang Melayu pada masa itu ada nilai yang tinggi lah. Dan empayar Melayu yang luas sepertinya empayar Funan, kerajaan Funan, dan juga empayar Sriwijaya contoh kan, yang mana menguasai laluan dagang. Menguasai laluan dagang. Dan kerajaan Melayu seperti kita kata Langkah Suka, Beruas di Tanah Melayu dan Sriwijaya dicatatkan dalam catatan sejarah Sarjana India dan juga Cina. Ini menunjukkan kepada kita pembentukan empayar Melayu sebelum Islam telah pun terbentuk. Mana orang Melayu dulu hebat. Orang Melayu dulu adalah hebat. Alright, cuma selepas Islam datang, selepas Islam datang, telah mengubah landscape dan membentuk satu tamadun yang hebat orang Melayu. Selepas Islam datang, yang mana kedatangan Islam telah membentuk tamadun Melayu yang baru, di mana menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti Kesultanan Melayu Melaka. Dan juga Melayu Aceh, Pasai, Perlak, Patani, Johor Riau, yang mana menjadikan pusat intelektual dan persuratan Melayu. Ini setelah Islam datang. Lagi hebat, lagi gah. Dan antara karya yang dihasilkan contohnya Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hamir Hamzah, Hikayat Hang Tuah, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Adat Raja-Raja Melayu, Sulalat Sulatin, Sejarah Melayu dan sebagainya. Banyak lagi yang dikeluarkan. Ini setelah Islam datang. Dan kalau kita tengok juga contoh tokoh ilmuwan Melayu yang lahir pada zaman ini, contohnya Hamzah Al-Pansuri. Hamzah Al-Pansuri di Pansui Harsat Al-Banjari, orang Banjar. Syekh Daud Al-Fatani, orang Fatani. Yusuf Al-Makassari, orang Makassar, Sulawesi. Ini antara tokoh-tokoh ilmuwan hebat. Dan tak kurang juga peranan daripada istana, masjid, sekolah pondok, madrasah, berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu. Macam inilah kan, kita tengok masjid sebelum PKP ni berlaku penuh dengan kuliah-kuliah. Bahkan ada orang dapat ilmu daripada belajar masjid surau je. Dia seorang engineer, lawyer, tapi apabila balik kerja, maghrib isyak, diperuntukkan masa dia untuk menadah kitab dekat masjid surau. Maknanya masjid surau ni memang ada jadual dia, kitab fiqahnya, akidahnya, kitab belajar bahasanya, bahasa tajuk, semua lengkap ada. Jadi begitu peranan masjid. Dan juga istana. Istana dulu golongan-golongan tempat-tempat istana dijadikan tempat rujukan sebab ulama penasihat pada raja jemput ulama untuk mengajar di istana. Sebab tu tak heran
apabila ada golongan istana yang jadi ulama di Selangor kan, sultan yang menjadi ulama mengajar kitab. Sebab apa? Yang tadi itulah. Sebab wujudnya peranan istana sebagai pusat pengembangan ilmu. Inilah kelebihan. Ilmu inilah yang Allah Ta'ala jadikan pelik ilmu. Ilmu ni kalau kita ikutkan nukil al-atas, mengatakan ketibaan makna. Mendatangkan makna kepada kita. Memberi nilai tambah kepada dia. Dia berbeza dengan maklumat. Maklumat mungkin kita ambil tak ambil. Tapi kalau knowledge, dia akan amal. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamani. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tidak berbuah. Jadi ni peranan daripada pondok, sekolah pondok lah. Madrasah, ya, ustaz contohnya lulusan pada sekolah agama rakyat. Do'if, susah. Ya. Kan, form 1 sampai form 5. Pada terta 1 sampai terta 5. Sekolah rakyat, sekolah agama rakyat dengan fasiliti yang kurang. Tapi itulah kita kata peranan daripada sekolah agama. Ini alhamdulillah semua sekolah nak masuk ke menjadi agama dan sebab apa? Ada dualism. Dia belajar subjek akademik, belajar subjek agama. Subjek akademik ni macam subjek biasa lah. Sejarah, matematik, BM, BI. Lepas tu ada sejarah, ada tambahan subjek dinia dipanggil tauhid, akidah, syariah, ibadah, semua tu lah. Semua tu dia belajar. Jadi dualism. Ada sekolah yang buat pagi akademik, petang agama ataupun dinia. Ada yang combine pun ada. Ini semuanya adalah pembentukan tamadun. Dan kalau ini berlaku, maknanya orang akan tahu. Orang akan menjadikan agama ini sebagai salah satulah pusat pengembangan. Sebab Islam suruh kembangkan ilmu. Maknanya ilmu tu sentiasa berkembang. Ilmu tu sentiasa dia sentiasa berlaku pengembangan. Dan tadi itulah ada pusat. Dan pengembangan ilmu paling hebat adalah di rumah. Berlaku pengembangan ilmu di rumah. Di rumah-rumah maknanya parent, ibu bapa juga. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita ambillah cakna. Berlaku di universiti tempat kita. Jangan hanya belajar, kita kata ilmu yang berkaitan dengan subjek kita. Ini macam ni subjek pengajian tamadun ni kan. Bukan hanya itu saja. Tapi lebih daripada itu kita kena ambil. Dan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantara ataupun bahasa antarabangsa, bahasa lingua franca, mother tongue. Maknanya dalam keadaan bahasa tempatan tetapi menjadi bahasa antarabangsa. Jadi sekarang ni pun ke arah itu. Dalam seminar conference, international conference, kita pun letakkan bahasa Melayu mungkin sebagai bahasa pengantar. Jadi orang Jepun, orang Cina pun dia kena tahu bahasa Melayu sebab bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Dan antara lain selepas kedatangan Islam juga iaitulah pelaksanaan undang-undang Islam seperti undang-undang Kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, membuktikan tamadun Melayu Islam. Selepas Islam datang, maka undang-undang Islam diambil. Sebab itu dalam perlembagaan kita disebut Islam agama persekutuan, agama rasmi. Ini menunjukkan Islam ada satu keistimewaan. Boleh dikembangkan. Islam boleh kita berdakwah di media sosial di mana-mana dalam negara kita. Sebab apa? Kita ada disebutkan penyataan agama Islam. Dan agama lain boleh amalkan. Tak ada masalah. Mereka nak mengamalkan agama mereka boleh. Maka itulah kelebihan. Tamadun Melayu, pembentukan asas tamadun Malaysia dalam konteks. Okay. Dan kalau kita tengok, apakah dia teori kedatangan Islam ke tanah Melayu? Apakah teori kedatangan Islam ke tanah Melayu? Teori pertama Islam dibawa daripada Arab. Itu confirm lah. Kan Islam telah lahir di tanah Arab. Maknanya Nabi yang bawa, Nabi Muhammad SAW yang bawa. Dan kenapa pula lahir daripada Arab? Sebab sebelum Islam datang memang telah pun berlaku perdagangan orang Cina, India sampai ke Yaman, mereka sentiasa berniaga. Yang kedua daripada India. Islam datang daripada India. Sebab laluan tadi. Dan yang ketiga Islam datang ke tanah Melayu daripada Cina atau Champa. Apabila berlaku pemberontakan di Canton, lalu mereka melarikan diri. Jadi pelarian.
atau istilah kita ini berhijrah. Berhijrah. Sebab apa? Berlaku pelarian. Bila berlaku pelarian, sebenarnya itulah hikmah berlaku pelarian. Sebab dia boleh mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita nampak satu sudut, apabila berlaku pelarian, maka kita kata ni berlakulah penindasan. Memang betul berlaku penindasan. Tapi sebenarnya hikmah terbesarnya antaranya biasanya berlaku juga agama itu disebarkan. Begitu juga berlaku hari ini rakyat Syria ketika berlaku peperangan teruk sebagainya, mereka membawa diri pergi ke Spain, ke negara-negara Eropah, dan akhirnya mereka menjadi komuniti yang hebat di Eropah. Ini salah satu. Ini percaturan Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba-Nya kena usahalah untuk membantu mereka. Kalau kita tak kata Islam ni datang daripada India contohnya, ada beberapa pandangan yang menyokong Islam ni datang daripada India. Ini antara fakta yang kita kena fahami. Pertama, kebanyakan sejarah barat menyokong teori ini seperti Snow Roger, Bill Harrison, Thomas Enoch dan juga Weston dan juga Munkito mengatakan Islam daripada India. Kenapa Islam dari India mereka kata? Apa hujah mereka? Yang mana mereka berpendapat Islam dibawa ke alam Melayu oleh pedagang-pedagang India Muslim daripada India. Dan pandangan Munkito contohnya, Islam dibawa daripada Gujarat ataupun India. Hujahnya apa? Wujud persamaan batu nisan di Pasai 1428 Masihi dan di Gresik 1419 dengan di Gujarat. Maknanya dia mengatakan wujud batu nisan. Biasanya kalau dalam elemen agama ni biasanya kita ambil daripada yang orang yang membawa. Kan? Contoh kita tengok masjid di Rusia, masjid yang colouring tu kan. Kita tengok ada kat Terengganu sekarang ni. Rupanya dia ambil contoh daripada masjid di Rusia. Maknanya ini salah satu lah, dan itulah berlaku transfer kita kata knowledge, pemindahan ilmu. Jadi biasalah kalau kita tengok kita tengok kuil-kuil dekat Malaysia, dia ambil daripada India. Nak menunjukkan originality lah, original lah. Mungkin mereka boleh buat dekat tempat sini, tapi mereka nak yang lebih original. Dan juga begitu pandangan daripada Thomas Enoch, Islam dibawa daripada Bangla, Bangla dan juga ataupun Malabar. Yang mana hujahnya apa? Sebab mazhabnya sama. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tadi disebut batu nisan dan juga mazhab. Dan kebanyakan teori ini tidak boleh diterima oleh sarjana kerana apa? Fakta tidak kukuh. Kan? Mungkin kita dalam aspek ini disebut kenapa daripada India dilewat sikit. Kurun ke 8, 9, 10, 11, 12. Sebab pada masa itu pun India ada kerajaan Islam, Kesultanan Hamba, Kesultanan Saljuk dan sebagainya lah. Jadi mereka mengembangkan Islam secara tidak langsung. Itu pandangan. Yang kedua, Islam daripada Cina ataupun Campa. Islam Cina dan juga Campa, dua pandangan ni. Yang mana menurut cacatan Cina Islam, orang Arab telah sampai ke Cina pada dinasti Pang 627 sehingga 650. Mana zaman Nabi masih hidup. Kenapa Nabi di hayat Nabi wafat 632. Jadi kalau Islam dah sampai dinasti Pang, sebab tu ada teori mengatakan zaman masa Nabi hidup lagi, Nabi dah pernah sebut perkataan Cina. Ada pandangan mengatakan begitulah. Maknanya macam kita duduk kat Malaysia, kita tak pernah pun pergi luar negara contohnya. Kita dengar ada orang Cina, orang India, ada orang Eropah, tapi kita tak pernah sampai. Macam itulah. Semasa hayat Nabi, Nabi duduk di Madinah, tapi Nabi dengar pengkabaran orang Cina, orang Eropah, Nabi sampai. Macam maklumat hari ni, macam mana dia orang tahu Ustaz? Pakai WhatsApp ke? Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah alat komunikasi zaman itu canggih. Jangan kata tak canggih. Bukan zaman kita je canggih. Jadi maksudnya cacatan Cina kata pada nasi Pang lagi telah ada wujud, telah Islam sampai ke Cina 627 Masihi. Dan Wahab bin Abi Kafsyah, utusan Nabi SAW, telah sampai ke Canton dan meninggal di situ. Mana ini salah satu.
Nabi pun hantar utusan. Hantar utusan, hantar pendakwa untuk menyampaikan. Kalau hari ini boleh kita menyampaikan melalui boleh ke, tapi kita boleh menembusi media sosial pun boleh guna juga. Ni macam hari ni kita rakam, kita masukkan dalam YouTube. Jadi boleh menembusi juga kepada dunia-dunia luar. Maknanya kita boleh sampaikan dakwah juga kepada dunia luar. Dan begitu juga Nabi. Nabi hantar surat kepada Hercules, Najasyi dan sebagainya. Salah satulah. Dan Nabi hantar juga sahabat-sahabat ke luar daripada kota Mekah ni, kota Madinah. Khalifah Sayyidina Osman bin Affan juga pernah mengutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Canton dan telah membuka masjid di situ. Jadi inilah sifat pemimpin. Khalifah Ar-Rasyidin, mereka ni bukan sekadar menjadi pemimpin, tapi mereka berdakwah. Dan pada tahun 878 Masihi telah berlaku pemberontakan di Canton. Rasa tak puas hati terhadap pencapaian ekonomi orang Islam dan keadaan yang mendorong orang Arab melarikan diri mencari perlindungan hingga ke tanah Melayu. Sehingga kan masyarakat Islam pada ketika itu membawa diri, melarikan diri sehingga sampai ke tanah Melayu dan sampai ke Champa, dari Champa terus bergerak ke tanah Melayu. Dan antara bukti menunjukkan Islam itu disebarkan oleh orang Arab Islam, orang Arab, maknanya orang Arab Islam daripada Cina ke alam Melayu, antaranya penemuan batu nisan bertarikh 1039 Masihi dan tugu tercatat tentang hukum Islam 1025 Masihi di Champa. Dan juga batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu. Ini antara catatan mengatakan Islam itu daripada Cina. Dan sarjana yang menyokong teori ini SQ Fatimi dan juga R.O. Worsted. Maknanya mereka sokong Islam daripada Cina, kan, daripada Champa. Dan yang of course lah, yang sebenarnya, yang tepatnya kita kata Islam itu daripada Arab. Ini menunjukkan kita kata yang sebenar lah, kan, yang sebenar maksudnya Islam daripada Arab. Alright, kenapa kita kata Islam itu daripada Arab? Maksudnya pertama, kebanyakan ahli sejarah termasuk sejarah tempatan mungkin Al-Atas, Dr. Hamka menyokong teori. Maknanya kenapa? Ada beberapa hujah. Antaranya kita kata pengaruh tulisan Jawi sama dengan huruf Arab. Ini yang hebatnya tamadun Melayu, menghasilkan tulisan Jawi. Bacanya Melayu, tulisnya macam Arab. Guna tulisan Arab tapi ada tambahan lah kan, huruf-huruf tertentu. Cuma terdapat penambahan yang disesuaikan dengan sebutan seperti ga, ca, nga, pa, nya. Ini hebatnya tamadun Melayu. Mungkin kita boleh tak baca tulisan Jawi, bahasa orang putih, tulisan English, boleh tak? Jarang kita mungkin tak boleh baca mungkin tulisan tu kan. Tapi orang Melayu boleh keluar tulisan sendiri. Salah satu ciri sebuah tamadun itu ada tulisan dia tersendiri. Contoh yang pertama. Yang kedua, tata cara bacaan Al-Quran mirip dengan bacaan Arab dan tidak mirip bacaan dengan orang India dan Cina. Jadi bacaan kita ni fasih sikit lah. Sama macam orang Arab kita baca Quran. Berbeza dengan mungkin orang India dengan orang Cina. Dan pengislaman Raja-Raja Melayu oleh pendakwa Islam seperti Maharaja Darbar II, Kedah, pada tahun 1136 dikatakan telah diislamkan oleh Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad daripada Yaman. Dan juga pengislaman para mesuara telah diislamkan oleh Syekh Abdul Aziz dari Jeddah. Ini pandangan walaupun ada orang kritik ni tak ada betul ni. Yang mana telah menukar namanya Sultan Muhammad Shah. Ini dalam sejarah ni kita jangan terlalu ni sangat, sebab ahli sejarah telah menulis begitu, kita pun kena rekodkan begitu je lah. Dia tidak adalah menyebabkan keimanan ni. Kalau kau tak sebut macam ni, iman kau terbatal, kau murtad apa pula. Ini kan dalam kajian, dapatan-dapatan dalam buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan. Jadi tak ada masalah.
Ini bukan melibatkan sah tak sah kita punya ibadat kan ya. Ini pandangan. Janganlah kita berpolemik. Tapi kalau mereka mengkaji mengatakan ada kajian-kajian lain, kita boleh nyatakan ya. Dan pengaruh istilah perkataan Arab yang mana kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kita guna perkataan kitab, ilmu macam nama Ustaz. Ilmu lah pengetahuanku. Kerusi ya. Sultan, syukur. Termasuk nama-nama kita lah. Banyakkan nama-nama kita kan, orang Melayu ni kan, orang Islam ni. Penggunaan bin dan juga binti, ini pengaruh daripada Arab. Ada juga orang nak buang tu. Dia nak buang binti, nak jadikan anak. Apa hal? Kan, anak pula dah. Ilmi, anak lelaki kepada Baharudin. Anak lelaki Baharudin tak boleh lah. Kita Islam gunalah istilah term Islam. Dia ada nilai roh Islam. Syiar dipanggil. Dan juga hubungan perdagangan Arab dengan alam Melayu telah terjalin sejak sebelum kedatangan Islam. Sebenarnya telah ada wujud perdagangan. Sebelum Islam datang telah berdagang. Dan contoh Khalifah Muawiyah dikatakan telah berdakwah ke kerajaan Islam, kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu dikatakan Ratu Shima sebagai raja dia. Maka dihantar satu armada untuk berdakwah di Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Ini menunjukkan kepada kita dakwah tetap diteruskan oleh siapa? Para pemimpin. Maknanya wa ulil amri minkum, wa ulil amri, orang yang diberikan kepimpinan ataupun diberikan tanggungjawab, responsibility tentulah. Dan juga begitu menunjukkan kajian. Kajian raja-raja Melayu seperti Brunei, Aceh, Patari, Champa, Pahang, Johor, Terengganu adalah berketurunan Ahlul Bait, keturunan Nabi. Contoh kalau Malaysia ni Perlis, keturunan Nabi. Kalau di Indonesia ada Habib, keturunan Nabi. Yaman, keturunan Nabi. Banyak keturunan daripada Nabi SAW. Ini menunjukkan kajian-kajian Islam itu dibawa daripada Arab, dan mereka lah yang menyebarkan Islam secara tidak langsung. Alright. Okey, soalannya sekarang ini, apakah kesan kedatangan Islam ke tanah Melayu? Apa kesan kedatangan Islam ke tanah Melayu ni? Apa kesannya? Sebenarnya banyaklah kesannya. Kan Islam datang ke tanah Melayu ni banyak kesannya. Antaranya kita kata aspek akidah, aspek keyakinan, aspek kepercayaan. Yang mana kedatangan Islam ke tanah Melayu telah merubah kepercayaan, corak hidup, pandangan semesta tentang masyarakat daripada kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme kepada menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berkuasa mutlak. Allah Ta'ala yang Esa, yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Esa. Allahu samad. Allah bergantung segala makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sesuatu pun. Sama ada aspek kekuasaan, aspek apa dengan Allah Ta'ala. Tak sama. Itu kena faham. Maknanya mengubah kepercayaan. Yang kedua, masyarakat Melayu mempercayai, mengimani Allah dan Rasulullah. Maknanya percaya kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, antara pandangan semesta tentang Melayu Islam, pertama, percaya kepada Allah yang Maha Esa. Itu satu. Dan dia percaya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pentadbir, dan Allah sebagai pemelihara alam. Ini kesan orang Melayu. Jadi kalau ada orang Melayu tak pegang ini, salah lah. Maksudnya dia percaya Allah sebagai pencipta, sebagai pentadbir, sebagai pemelihara alam. Dan orang Melayu juga percaya konsep perhitungan dan hari pembalasan. Atas dunia buat apa? Kau bunuh orang, kau kutuk orang, kau fitnah orang. Apa juga yang kau lakukan atas dunia, pasti semua akan dipertontonkan dan akan dibalas di mana? Di akhirat kelak. Mana kita lari? Tak boleh lari mana.
Dan yang ketiga, antara pandangan asas Melayu Islam, yakin kepada hari pembalasan, amalan baik dibalas baik, amalan jahat dibalas jahat. Jadi ini ada wujud. Walaupun kita ada orang tak percaya, tak apa, tak percaya, tak apa. Kita jumpalah nanti di akhirat tengok. Betul ke tak? Betul. Dan yang keempat, orang Melayu ni juga, Melayu Islam ni juga asalnya menghormati marwah, martabat manusia, keadilan dan kebebasan. Ini orang Melayu. Dan kesederhanaan dan keseimbangan hidup antara jasmani, rohani, emosi dan juga akal. Dia ada keseimbangan. Ada keseimbangan, wujud keseimbangan. Walaupun ada kepercayaan Hindu, Buddha dan animisme masih diamalkan oleh masyarakat Melayu di peringkat awal kedatangan Islam, lama kelamaan telah mula terhakis. Dulu memang betul. Mungkin walaupun mereka Islam, mereka ada ritual-ritual tertentu, mereka percaya pada karut, marut lah. Percaya pada tahyul dan sebagainya. Tapi lama-lama berubah. Ini peranan daripada kita kata pemerintah lah. Pemerintah yang berperanan. Yang pertama, aspek akidah. Dan yang kedua, kita boleh tengok beberapa perkara sama ada aspek politik, sosial, undang-undang. Aspek politik, sosial, undang-undang. Yang mana wujud pusat-pusat kerajaan Islam di Tanah Melayu seperti Kerajaan Islam Aceh, Perlak, Samudra Pasar, Melaka, Mataram, Kedah, Johor. Ini adalah kerajaan-kerajaan awal Islam. Kerajaan awal Islam. Yang mana apabila wujud sistem ataupun kita kata kerajaan-kerajaan ini memberi secara tidak langsung sistem struktur dalam politik pada masa itu dengan memperkenalkan kita kata pemerintah bersultan diperkenalkan. Ada sultan sebagai ketua agama, ketua negara. Dan jawatan mufti turut diperkenalkan bagi menasihatkan sultan dalam hal ehwal agama Islam. Jadi mufti ini menasihatkan sultan berkaitan dengan selok-belok berkaitan dengan Islam. Ini boleh, ini tak boleh, semuanya diterangkan di dalam oleh mufti lah sebagai penasihat. Ini hebatnya kerajaan ataupun Tanah Melayu lah, kerajaan ataupun dalam aspek politik ataupun kerajaan. Dan yang ketiga aspek sosial. Aspek sosial. Terdapat nilai persamaan antara taraf hak manusia. Taraf manusia itulah. Tidak wujud lagi sistem perhambaan. Tak ada lagi. Perhambaan tak ada lagi. Dan amalan kasta sebagaimana diamalkan sebelum kedatangan Islam. Kalau dulu amalan kasta, kalau dia miskin pepakadana, tak boleh nak diubah kedudukannya. Tapi apabila Islam datang, Islam bagi peluang siapa yang berusaha, maka hak mereka untuk berjaya. Tak ada masalah. Kita tak ada. Sebab itu wujud hari ini, orang yang miskin boleh jadi kaya, orang kaya boleh jadi miskin pun ada. Masing-masing lah. Dia punya sistem tadi, dia tidak ada. Kalau miskin-miskin semua tak ada. Sebab apa? Kita adalah sistem sosial telah diubah. Angkat martabat manusia. Dan sungguh pun masih terdapat perbezaan status golongan bangsawan dengan rakyat Malaysia tapi tidak ketara. Jadi itu hanya sebagai formaliti saja. Tapi kebanyakan standard tak ada masalah. Dan Islam mengajar anggota masyarakat Melayu mengeratkan hubungan persaudaraan sama Islam, bantu-membantu, tolong-menolong. Ini benda yang pesan yang paling hebat. Orang Melayu terkenal dengan gotong royong, bantu-membantu. Suka apa ni, kalau kenduri kendara tu datang ramai-ramai bantu. Cuma zaman berubah hari ni mungkin orang tak datang lah. Tak tahulah pergi mana. Semuanya catering berlaku. Tapi apabila aku PKP, tak ada pula. Ala kadar je lah. Ala kadar saja. Alright, seterusnya yang keempat iaitulah undang-undang. Yang mana undang-undang berdasarkan syariat Islam. Jadi tak heran kalau ini kita sebut kembali kepada syariat Islam. Seperti undang-undang Kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Jadi tak heran.
Kita kata sebab suatu masa dulu kita melaksanakan undang-undang syariat. Dan pengaruh undang-undang Islam turut diamalkan menggantikan undang-undang adat dapat dilihat dalam undang-undang Pahang, Johor, Terengganu. Kan? Maknanya semua tadi telah dimasukkan. Dimasukkan dalam rang undang-undang tersebut. Dan juga begitu dalam aspek ekonomi, dalam aspek seni. Kan? Kalau kita tengok dalam aspek ekonomi, kerajaan Islam telah meningkatkan aktiviti perdagangan. Sebab Nabi pun adalah seorang usahawan. Namun aktiviti seperti pertanian masih lagi berjalan. Tanam padi, kan, tanaman masih lagi berjalan. Dan apa yang hebatnya, apabila Islam datang dalam aspek ekonomi, amalan riba, penindasan, gharar, ketidakpastian, merampas, penipuan tidak diizinkan dalam Islam. Jadi Islam datang ni memberi bahan solusi kepada perkara-perkara ini. Maka bagi mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, kepentingan umum, kekayaan diperoleh hendaklah dikeluarkan zakat. Ini kelebihan nilai tambah. Tak banyak pun, 2.5%. Dan digalakkan untuk berwakaf dan melakukan amal. Jadi ini kenapa dalam bab ekonomi Islam suruh wakaf dan sebagainya, sebab ada hak orang lain dekat kita. Begitu ke kesan kedatangan Islam ke tanah Melayu, iaitulah dalam aspek seni. Pengaruh Islam dalam bidang seni seperti aspek architecture, arkitek. Contoh kalau kita tengok aspek arkitek ni, mungkin tengok seni bina masjid, madrasah, surau, rumah ibadat dan sebagainya. Kenapa? Sebab zaman Nabi mana ada menara. Tu Ustaz, kenapa dia orang pada pandai buat menara sekarang? Ini menunjukkan Islam tu luas, Islam tu bersifat elastik dalam aspek benda yang harus. Kenapa dibina menara tu? Lambang kepada hubungan horizontal dan vertikal. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dibina menara. Hubungan sama manusia lapang saja dalam masjid. Kalau Ustaz sebenarnya buat menara tu supaya senang letak mic sebagainya, tak ada masalah. Mungkin boleh jadi sebab muazzin akan azan di atas menara, boleh juga. Tapi nak sebutnya antara falsafah masjid itu dibina dengan ada menara dan hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Allah Ta'ala dan hubungan dengan makhluk lah, dengan orang lain masjid. Yang mana khusus bagi masjid merupakan rumah ibadat Islam, mempunyai beberapa ciri asas pengaruh seni Islam seperti bumbung, ada kubah, ada mihrab, ada mimbar, ada menara, tulisan khat menghiasi dinding-dinding masjid. Ini arkitektur Islam hebat. Sebab tu orang Islam, kalau duduk dalam arkitek, dalam pembuat pelan bangunan sebagainya, dia akan buat secara terbaik. Ini ada orang buat pelan rumah macam lebah punya design lebah. Maknanya sebab apa? Kesan. Sebab tu kalau Islam pegang dalam bidang apa? Nutrition, dalam bidang pemakanan, dia akan kaji tentang yang sunnah-sunnah, yang baik-baik. Kalau barat kaji tentang makanan, dia kaji tentang babi, tentang arak, tentang dada. Jadi mereka mengkaji ke arah itu sebab mereka nak mewujudkan itu. Kajikan jantung babi sesuai tak dengan jantung manusia. Tapi kalau Islam tak, kaji tentang kurma, kaji pengaruh buatin, pengaruh ni. Jadi nutrition, jadi dietitian kan, pemakanan ataupun ubat-ubatan. Jadi kat situ kita nak melahirkan pengkaji-pengkaji yang Islamik. Begitulah aspek, walaupun kita sebut tadi aspek kesenian, macam mana seni bina dari aspek arkitektur masjid, arkitek masjid. Dan begitu juga epigrafi. Epigrafi ni seperti prasasti ataupun batu bersurat ataupun batu nisan yang kebanyakan ada tulis-tulis lah. Kita tulis kat sini kan, kalimah-kalimah Arab, potongan Al-Quran dan juga angka-angka Arab. Ni epigrafi. Ada kaligrafi, hebat. Macam mana tulisan Jawi ditulis dengan khat kufi, khat diwani, khat ijazah, macam-macam khat. Khat rika'ah, sulus. Jadi sebenarnya kita boleh latih anak-anak kita dan mahasiswa sepatutnya kena tahulah khat-khat ni. Jadi apabila kita tengok masjid dengan tulisan cantik sebagainya, Masya Allah, hebat. Ini nilai tamadun Islam. Nilai tamadun Islam.
Begitu juga dalam seni ukir, kan macam mana mereka mengukir tulis apa ni dalam bentuk alam semesta, dengan geometrinya sebagainya lah, kita dilarang untuk melukis binatang-binatang yang hidupnya lengkap lah. Apa ni kita seni ukir, mengukir lah cantik-cantik. Ada seni logam dan sebagainya. Semua tadi menunjukkan kita kata kesenian dalam Islam. Ada seni suara dalam lagu, bayati, nahwan, maknanya macam mana Quran didendangkan. Ini seni daripada Islam, seni. Ada terbaru ada lagi seni muzik dalam bentuk nasyid, kan, dalam bentuk nasyid. Jadi kita boleh ada pilihan. Tak ada lagi kita kata nak dengar rock je, balada je. Ambil lah Islam punya, yang mana nasyid ni lagu-lagu ketuhanan atau lagu-lagu nasihat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Contohlah, maknanya kita dengar lagu tu, oh ingat balik, oh betul lah, ingat sebelum 5 perkara itu hadis Nabi kan, contoh. Ustaz, kalau macam kalau sekarang kan banyak lagu dalam bentuk rap, itu boleh terima ke Ustaz? Kalau lagu dalam bentuk rap, lepas tu dia ada unsur keislaman, boleh, tak ada masalah. Kan? Kita dengar tak kumpulan Algebra, dia pakai gitar tu tapi menyanyi. Innama a'malu binniyat, tapi dia pakai gitar, tak ada masalah. Walaupun ada perbahasan ulama tentang macam mana menggunakan gitar, hukum sebagainya, kan, ada kata tidak dibenarkan, ada kata harus. Tetapi tengok muzik diguna pakai macam mana. Sebenarnya walaupun hari ini kita kata dah tak pakai gitar, tak pakai, tapi muzik tu semacam macam rock sikit ke. Tapi tengok lirik. Yang kedua, masa dia menyanyikan tu macam dia. Orang tengah azan dia menyanyi, orang tak boleh lah. Tengok muzik, tengok lirik dia. Kalau puji manusia tak boleh lah. Isabella adalah, dia puji manusia tak boleh lah. Puji sahabat, puji isteri Nabi sebagai itu dibenarkan. Bahkan kita diwajibkan untuk mencintai keluarga Nabi. Jadi kalau lagu-lagu ketuhanan, kan, tapi walaupun dia punya muzik dia rock ke sebagainya, itu masih lagi dibenarkan. Tapi yang peliknya, kenapa tak yang berzikir la ilaha illallah pakai gitar? Tak kena lah bang, kan. Maknanya kalau kita dalam aspek kita kata pengaruh dalam aspek seni terlalu luas, cuma seni mana kita nak pilih. Agak-agak yang dalam ni seni mana? Seni suara, seni khat, seni kaligrafi, seni apa yang sesuai. Kita ada hobi tu. Dulu Ustaz masa dekat Darul Quran, Ustaz adalah pengurusi vokalis. Ingat vokalis. Bukan vokalis. Kelab tulisan khat. Ustaz ada lagi dia punya buku-buku macam mana tulis khat apa semua tu kan, Ustaz ada lagi simpanan Ustaz. Jadi itulah yang sepatutnya Ustaz wariskan pada anak-anak. Ustaz pun ada tulis khat. Ustaz, tuliskan nama saya Ustaz. Tuliskan untuk saya. Boleh. Kita boleh kita buat kelas khusus untuk khat ni. Supaya apa? Supaya kita dapat kembangkan seni. Kan? Jadi kalau Ustaz pergi masjid tengok tulisan, oh ini rikaah, ini sulus, ini diwani, ini kufi, ini ijazah, kita nampak tulisan-tulisan tu, kita ingat balik hebatnya Islam. Kan? Kita tengok, oh hebatnya Islam, kan? Macam itulah. Jadi kita belajar. Hari ni khat dah baru ni Ustaz pergi ke Kota Warisan, pergi ke Pasaraya Ekonsif tu kan. Ustaz tengok dekat luar tu ada galeri khat. Ustaz tanyalah macam mana, oh ini memang saya buat dah 25 tahun dia buat tulisan khat. Dia kata banyak orang ciplak masuk dalam YouTube, lepas tu dalam FB dia kata jual. Dia ambil contoh dia punya, dijual lepas tulis, tapi dia punya orang kata bingkai apa sebagainya kan. Ustaz kebetulan tahun lepas Ustaz belilah tulisan khat kawan Ustaz, tapi sekarang tulisan khat tu yelah harga pun boleh tahan ke 200 lebih kan. Dia punya tulisan Asmaul Husna Allah Muhammad, 3 lah, Allah, lepas tu dekat tengah tu adalah 99 nama Allah dan Muhammad. Jadi
itu mungkin original lah kot. Tapi Ustaz nak ceritanya kadang-kadang seni pun boleh buat bisnes. Kan? Seni boleh buat bisnes. Tulisan khat ni boleh buat bisnes. Ini salah satu lah kita kata pengaruh tamadun Islam. Islam datang ke tanah Melayu dalam aspek tulisan khat, seni-seni. Begitu juga dalam kita kata seni suara tadi. Kan? Dalam lagu-lagu nasyid pun orang boleh jadi kaya jutawan. Sebab itulah Islam ni hebat. Apabila didendangkan, apabila ditulis, apabila disampaikan, apabila dikembangkan, apabila di-sharing, menyebabkan orang itu hebat, dapat kemuliaan insan dan apa kebaikan tadilah. Betul Ustaz. Kalau macam saya lagi senang terima dari segi nyanyian tu lah, dan lagi kita senang faham lah. Itu kalau saya. Ya betul. Ustaz setuju sebab itu ada lagu-lagu yang mana kalau kita dengar menitiskan air mata. Kan? Di keheningan malam tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudratmu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Ini salah satu dah kan. Mungkin korang tak pernah dengar lagu ni. 20 tahun lepas. Kan? Ustaz zaman-zaman masa duduk asrama, seorang-seorang kan. Mana kita melagukan. Ni lagu-lagu yang untuk kita ada kekuatan bangun tahajud malam, mengadu pada Allah. Kan? Contoh betul kadang-kadang dengan lagu kita teraspirasi, tapi lagu yang macam mana kita pilih? Pilih lagu yang sesuai dengan kita. Alright, itu kesan dari aspek kita kata seni. Begitu ke dalam aspek bahasa dan juga sastra. Aspek bahasa sastra yang mana bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmu, dan juga bahasa lingua franca di alam Melayu. Maknanya menjadi pusat pengkajian ilmu-ilmu. Maknanya mungkin tulisan Cina, karya jurnal-jurnal ditukar dalam bentuk dan tulisan Melayu, sehingga orang Melayu tak perlu susah nak belajar bahasa Cina, dapat ilmu orang Cina, dapat ilmu orang India, dapat ilmu orang Rusia, dapat ilmu orang Greek, dapat ilmu orang mana-mana, ilmu seluruh dunia ditransfer, ditukar dalam bahasa Melayu, jadi menjadi ilmu. Dan begitu juga orang Cina. Tak payah tengok Rusia. Macam mana Soyuz di angkasa lepas, pergi angkasa lepas, dia guna bahasa Rusia. Syed Muzaffar naik ke angkasa lepas pun guna bahasa Rusia. Kalau bahasa Inggeris kan, tapi bahasa Rusia. Begitu orang Cina lagi hebat, guna bahasa Cina. Sistem kod dalam tulisan kapal dia punya ni, Cina lagi hebat ini, bina matahari sendiri. Jadi begitu juga sepatutnya orang Melayu, bahasa Melayu tu adalah bahasa ilmu. Sebut ilmu apa adalah bahasa Melayu. Tapi hari ni kalau kita tekan Google Scholar, tekan ilmu, ada yang tak ada dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Masyarakat masih kurang untuk menguasai ilmu tadi dalam aspek bahasa dan sastra, dia masih kurang. Jadi bahasa Melayu ni menjadikan bahasa ilmu, sepatutnya begitu. Dan tulisan dipengaruhi Arab Jawi, tulisan tu. Dan muncul sastra Melayu bercirikan Islam seperti beberapa perasaan. Contohnya hikayat Nabi Muhammad, hikayat bulan terbaru, puisi, syair perahu, syair burung peringai, karya Al-Pansuri, Syekh Nur Muhammad, syair Nur Muhammad, syair Nabi Ayub, banyak lagi lah. Nilai-nilai kalau kita dulu kecil-kecil mak kita dodoikan kita. Ini contoh. Dan begitu juga kesan kedatangan Islam ke tanah Melayu ini antara pendidikan juga ilmu syariah. Ilmu syariah. Yang mana kedatangan Islam telah menyemarakkan perkembangan ilmu seperti ilmu apa? Ilmu dalam bab usuluddin. Kita nak kenal Tuhan, nak kenal Allah Ta'ala. Ilmu fiqah, macam mana kita kaifiat, cara
cara kita beribadat, ya. Ini ilmu dalam aspek fikah. Begitu kalau aspek tasawuf, ilmu hati kita. Kita sangka buruk dengan orang ke, kita prasangka ke, kita ada iri hati ke, kita sebangga diri ke dengan orang. Dengan Allah Ta'ala, malu ke tidak dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah Ta'ala ni baik ke tidak, ataupun bergaduh je, ataupun tak ikut, atau berlawan Allah Ta'ala. Ini maksudnya dalam bab ilmu. Kan? Ilmu tasawuf. Dan antara kitab penting jadi rujukan, contohnya Durrul Al-Manzum oleh Abu Ishaq As-Sirazi, kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, kitab Minhaj Talibin oleh Imam An-Nawawi, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang kita kata jadi rujukan, ya. Dan antara aktiviti kita kata pendidikan berlaku di mana? Di rumah-rumah di rumah-rumah ulama, di istana, di masjid, surau, pondok, madrasah, dan terdapat guru-guru yang diimport daripada Arab, kan, daripada Patani, macam kita hari ni kan, apabila berlaku sembahyang tarawih, kita import imam-imam qori-qori daripada Timur Tengah, daripada Arab. Tapi hari ini kita tengok dah ramai orang hafal Quran, kita minta lah mereka-mereka yang hafal Quran jadi imam lah tempat kita, sebab kita telah transfer knowledge, kan, wujudnya Darul Quran. Setiap negeri kat Malaysia ada Darul Quran, ada Ma'had Hafiz negeri. Ini contoh yang kita boleh kembangkan, kita boleh tengok. Dan pembangunan ilmu pendidikan melahirkan ulama Melayu seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, karyanya Hidayah Al-Imam, Syirah Al-Musakim, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Umdat Al-Muhtajin, antaralah. Jadi sebenarnya orang Melayu hebat, Amkah, kan, apa lagi, kita kata ramai ulama-ulama yang daripada tanah Melayu, tetapi daripada orang Melayu Islam Malaysia ni kurang. Tapi kebanyakan Indonesia, daripada Patani, Syekh Daud Al-Fatani contoh, kan. Jadi kebanyakan. Tapi walaupun begitu semuanya orang Melayu lah. Sebab Melayu ni bukan orang Melayu Malaysia saja, termasuk Indonesia, Brunei, Filipina, Selatan Thai. Selatan Thai dah 10 negeri Melayu yang diserahkan kepada Thailand pada perjanjian 1909. Itu contoh. Itu tanah Melayu. Orang Melayu tu semua tu. Selatan Thai tu orang Melayu. Nyala, Naratiwat, Songkla, Patani, semua tu, kan. Ada beberapa lagi negeri. Alright. Okay, itu kita kata kesan daripada Islam datang ke tanah Melayu dalam aspek akidah, sosial, ekonomi, politik, termasuklah aspek seni dan sebagainya. Kita tengok macam mana sejarah pencapaian tamadun Melayu. Apakah sejarah pencapaian tamadun Melayu, ya? Pertama, kalau kita tengok aspek kerajaan dan sistem pemerintahan. Aspek kerajaan dan sistem pemerintahan. Contohnya, wujud beberapa kerajaan Melayu membuktikan tamadun Melayu telah mencapai kegemilangan dan juga pemerintahan dan pentadbiran yang hebat pada masa itu. Contoh antara kerajaan yang mungkin pernah dengar juga, kerajaan Seribu Zah Islam di Palembang. Samudra Pasai di Aceh, Melayu Melaka, Patani di Thailand, Johor, Riau, Mataram, Sulu dan sebagainya. Ini antara kerajaan-kerajaan yang mana kerajaan Islam pencapaian dia. Sebelum ni kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kan. Majapahit melarikan diri pergi ke Tamasik pergi ke Melaka, para mesyuarat lah. Contoh, kan, Sriwijaya, ini kerajaan-kerajaan sebelum Islam, tapi bila Islam datang hanya bertukar nilai agama. Mungkin pemerintah sama macam Sultan Melaka. Kan, Melaka para mesyuarat tu kan nama Syekh Sultan Muhammad Shah, kan. Maknanya pemerintah yang sama, cuma agama tukar, maka berubahlah cara dia. Adat budaya agama dia ambil. Dan begitu juga kita kata sejarah pencapaian tamadun Melayu ini dalam aspek ekonomi. Antara kata ekonomi orang Melayu, perdagangan berpusat di pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu. Kan, mereka di alam Melayu. Okay, ada tak di kalangan anda semua yang tahu mungkin sebelum ini pelabuhan-pelabuhan awal di tanah Melayu? Siapa tahu? Zul, tahu tak Zul?
kan. Kalau kita tengok contohnya di Pahang, Sungai Pahang, dulu punya kapal berlabuh situ. Kan hebat kan macam mana dulu, tapi sekarang apabila Sungai Pahang dah kering habis ya, kapal tidak lalu. Baru ni keluar timbul kapal yang ratusan tahun keluar daripada banjir, hilang pada banjir baru ni kan. Keluar pula kapal, tak tahu datang dari mana kapal dia. Kata 200 tahun. Kapal tu dah muncul balik. Itulah banjir dia boleh korek balik Antara pelabuhan terkenal, Pelabuhan Pasai, Melaka, Aceh dan aktiviti pelabuhan sentiasa dipantau oleh jawatan khas. Biasalah kadang-kadang berlaku penyelewengan, rasuah sebagainya, mesti ada pemantau Dan kegiatan perdagangan berkesan kemunculan bandar, pekan, masyarakat pedalaman turut mengambil kesempatan hasil menghasilkan menjualnya di tempat baru. Dan Malaysia ni hebat, dia lahirkan bandar baru. Ini sunnah Nabi apabila pergi ke Madinah tukar Yasrib jadi Madinatul Munawwarah, bandaraya bercahaya. Dan salah satu rebranding sangat penting. Sebab tu macam ustaz-ustaz duduk di bandar baru Salak Tinggi, bandar baru, ada bandar baru Nilai, bandar baru Bangi, bandar baru. Salah satu bukan apa nak bagi rebranding supaya kita ada satu new mind ataupun setting yang baru, minda yang baru, jangan yang lama lagi Dan penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan membuktikan pencapaian Tamadun Melayu dalam bidang ekonomi. Hari ini orang dah pergi kepada dinar, public gold, KAB gold, macam-macam lah. Sebab nak kembali kepada duit dalam bentuk emas. Sebab emas dia sentiasa relevan dan sentiasa naik. Harga dia macam tu lah. Dan nilainya tak susut nilai Dan juga kalau kita tengok aspek contohnya pendidikan aspek pendidikan yang mana pendidikan dalam masyarakat Melayu ni boleh kita kata formal dan juga tidak formal. Pendidikan formal berteraskan kepada Islam seperti apa? Tauhid, fiqh, tafsir dan juga belajar di institusi pendidikan seperti mana? Masjid, pondok, madrasah, surau, istana, mana-mana lah Dan pendidikan tidak formal, biasanya pengetahuan yang peroleh melalui tidak secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Kemahiran berfikir aras tinggi, contoh. Berbudi bahasa, bersopan santun, menghasilkan teknologi, pertukangan, pembuatan, kraft tangan, semua itu kita kata pendidikan secara tidak formal. Tengok sesuatu berlaku observation, pemerhatian, penyelidikan, pemerhatian. Semua itu adalah pendidikan tidak formal. Jadi kita belajar daripada kehidupan. Kita tengok, kita hidup lama dah, kita tengok, kalau orang macam ni, kesudahan macam ni. Kita nampak. Itu punya hipotesis saja. Sebenarnya orang boleh berubah. Bukanlah yang satu statik. Yang kedua, bukti pencapaian pendidikan Tamadun Melayu. Pertama, wujud institusi pendidikan Islam. Contoh di istana dihaskan golongan sultan, kerabat diraja, bangsawan. Di rumah-rumah ulama membuka kelas pengajian. Dulu rumah-rumah ulama dulu ada kelas pengajian. Ini kalau rumah-rumah kita mungkin kelas-kelas dangdut, kan? Kelas-kelas hiburan. Sepatutnya tak macam tu kelas-kelas pengajian kena ada lah Dan kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam. Sultan mendorong ulama melakukan pertimbangan kita Arab ke dalam bahasa Melayu. Sultan arahkan mufti untuk syarahkan kitab-kitab ini dan diterjemahkan pada orang rakyat biasa. Sebab rakyat biasa bukan boleh menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab ni orang tertentu boleh kuasai. Ramai lagi yang di sana bahasa Melayu pun mereka tak kuasai sepenuhnya. Mereka logat-logat mereka sendiri saja. Jadi sultan arahkan supaya dikembangkan Dan juga kemunculan golongan intelektual Melayu. Mereka berperanan menyebarkan. Jadi hari ini ramai sekolah-sekolah sebarkan dalam FB, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya lah. Cuma dalam kita menyebarkan janganlah benda-benda yang sensitif, yang hilaf tak payahlah sebarkan Yang hilaf-hilaf tu hanya sebagai informasi supaya kita tidak bergaduh berlapang dada Dan kelahiran naskah Melayu, manuskrip Melayu yang dihasilkan dalam aspek perubatan, ilmu falak sebagai contoh undang-undang, pemerintahan, pertanian. Jadi maksudnya dekat sini ini antara kita kata aspek pendidikan, pencapaian begitu hebat dalam aspek pendidikan. Ini universiti kat Malaysia pun, universiti awam pun dah berapa, dah 20 kan. Contohnya, ini pencapaian hebat.
masjid-masjid dan sebagainya, bagaimana mereka berperanan. Dan juga pencapaian dalam aspek komunikasi terjalin melalui hubungan perdagangan, diplomatik dan budaya. Maknanya komunikasi lah. Komunikasi ini banyak diasaskan oleh polisi pemerintah sehingga terjalin interaksi antara rumpun Melayu, collaboration, hubungan. Dan pemerintahan kerajaan Melayu turut berinteraksi dengan tamadun lain termasuk Eropah. Buktinya ada surat melibatkan komunikasi antara Raja-Raja Melayu dengan kerajaan British. Melalui surat itu secara rasmi melalui Twitter, Instagram, kawan dengan orang-orang untuk melibatkan dakwah sebagainya. Dan sastra, aspek sastra juga pencapaiannya, contoh dalam kita kata prosa, puisi. Kalau dalam prosa bentuk karangan untuk menjelaskan sesuatu, puisi melaporkan kemahiran bahasa dan penggunaan bahasa. Kadang-kadang orang Melayu dah tak ada dah puisi-puisi dia, kalau dia cakap tembak terus dia. Orang dulu tak, dia berlapik dia cakap dia, berpantun-pantun dia, ada bergurindam gitu. Penulisan sastra meliputi kenegaraan, pemerintah, agama Islam, undang-undang, dan juga ada seterusnya apakah pencapaian orang Melayu juga, iaitu dalam aspek kemahiran pembuatan. Masyarakat Islam terkenal kemahiran membuat barang keperluan yang dipenuhi dengan ciri agama dan nilai estetika. Dia buat apa? Ada nilai dia. Kan di buat satu tu ada gambaran agama masuk dalam nilai tersebut. Jadi seterusnya kita tengok apakah pandangan semesta tamadun Melayu. Pandangan semesta tamadun Melayu. Ada beberapa perkara penting yang kita boleh ambil. Pertama, tamadun Melayu ini, yang pertama aspek akidah Islam. Kepercayaan, pegangan dia adalah pegangan akidah Islam. Ni yang pertama. Jadi orang Melayu mesti berpegang pada Islam, dan Islam pula agama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i dalam konteks negara kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain nak amal, boleh amal, tapi janganlah sampai sifatkan kau amal sendiri sudahlah. Sebab pegangan pemerintah kita kena taat pemerintah pegang pada mazhab Syafi'i, pegang mazhab Syafi'i lah. Ini apabila kau ajak orang lain bermazhab yang bukan pegangan daripada pemerintah, maka berlakulah pergaduhan, salah faham, sehingga berlakulah syak wasangka dan sebagainya. Sebab orang tak tahu, orang yang tahu hanya berkaitan dia. Itu pun mazhab Syafi'i pun tak berapa nak tahu sangat banyak perkara. Jadi follow saja. Jadi bila kita membawa pahaman yang lain, maka berlakulah pergaduhan. Kita tak mahu ada pergaduhan. Kalau dalam bab perbahasan ilmiah, kajiannya, duduk universiti, memang itu perbandingan kajiannya, itu tak ada masalah. Itu dalam luang lingkup dalam ilmiah. Tapi kalau masuk media sosial, nak membahaskan, itu agak payah sikit. Sebab dalam media sosial ni, daripada sekecil-kecil sampailah ke sebesar-besar orang duduk dalam tu. Jadi macam-macam. Dia ada hujah sendiri. Setiap orang ada hujah sendiri. Yang kedua, ketaatan kepada sultan. Ni dalam konteks negara kita, memang kita dilatih kesetiaan pada raja dan negara. Dalam rukun negara kan. Jadi ada. Maknanya kita kena taatlah pada sultan. Sultan kata ambil vaksin. Kita ambil je lah. Maknanya apabila kerajaan telah menggazetkan vaksin, kita ambil je lah. Ini tidak. Dia tak nak ambil vaksin, dia pun ajak orang lain tak payah ambil. Siap, sudahlah. Kalau tak nak, kalau kau tak nak ambil, kau diam sajalah. Janganlah mengatakan begini-begitu. Tapi apa yang kerajaan buat adalah untuk kebaikan masalah ummah, kepentingan ummah. Dan fatwa pun telah membenarkan. Yang keluar ini lebih 200 ulama seluruh dunia mengharuskan untuk penggunaan vaksin, contoh kan, untuk COVID-19 ini. Maka kita peganglah pandangan itu. Dan dengan bukti-bukti, hujah-hujah, dalil-dalil dan saintifik sebagainya. Dan seterusnya orang Melayu ni juga, pandangan semesta tamadun Melayu juga berpegang kepada adat resam. Adat resam. Orang Melayu terkenal dengan pegangan adat resam, kepercayaan yang tidak bercanggah dengan agama. Kan? Ini percaya orang Melayu melenggang perut lah apa aja. Buat melenggang perut tu itu budaya sebelum Islam datang, melenggang perut. Islam datang dah tak ada dah istilah. Kan? Seterusnya yang keempat, memuliakan orang tua. Hari ni budaya memuliakan orang tua dah tak ada. Jadi kena, kalau ada mak bapak, kita kena servis yang terbaik pada mak bapak kita.
Kena bagi segala kemudahan yang mereka perlukan. Kalau perlukan rumah, bagi rumah. Perlu kereta, bagi kereta. Kalau perlukan apa benda, servislah terbaik. Selagi mereka masih ada. Kan? Memulakan orang tua. Orang tua ni juga mungkin orang lebih tua daripada kita. Ustaz-ustaz kita, tutup guru kita, orang yang memberi nasihat kepada kita. Kan? Kita hormat pada orang yang lebih tua daripada kita. Kita muliakanlah. Maknanya kita nanti akan tua pun orang akan muliakan kita. Sayanglah kanak-kanak, muliakan orang tua. Kanak-kanak kita kena sayang. Sebab apa? Dulu kita pun kanak-kanak. Seterusnya mengutamakan ikatan kekeluargaan. Ini sangat penting. Ini tidak kawan-kawan dia belanja hebat. Adik-beradik dia, kedekut tidur masih nak bagi. Utamakan keluarga. Family first. Dia sangat penting. Utamakan keluarga. Jangan kita mengutamakan orang lain. Adik-beradik ni sampai ke syurga. Tak putus. Dan yang penting juga sebenarnya pandangan semesta Tamil Melayu ini saling hormat menghormati. Ini orang Melayu terkenal. Hormat, respect. Kan kalau kita tak puati ikut saluran lah. Ini tidak kau tembak dalam FB. Kau tak puati dengan Ustaz Elmi, tiba-tiba kau tembak dalam FB sebagainya. Tak ada masalah. Tapi maksudnya sepatutnya kena ada sifat hormat. Ustaz, saya sebenarnya Ustaz tak berkenan dengan Ustaz ni. Ustaz sebut benda-benda ni sensitif ni. Saya malu betul. Contoh kan. Jadi maksudnya ikut saluran. Kan kita hormat menghormati. Kita tak puas dengan orang. Kita terus direct message je lah. Jangan kita bumbang-bumbang dalam media sosial. Media sosial ni macam Ustaz kata tadi lah. Semua orang ada dalam tu. Daripada orang paling bijak sampailah orang yang paling pandai. Kan? Maknanya semua ada dalam tu. Jadi kita kena waspada lah. Okey. Dan begitu juga pencapaian dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang yang kita kata antaranya dalam aspek persuratan, kesenian, sains dan teknologi. Dan kalau kita tengok aspek persuratan sebelum Islam, yang mana kita tengok bentuk sastra lisan dan hikayat seperti cerita mitos. Banyak cerita mitos dulu kan. Contohnya Puteri Santubong, cerita legenda Masuri, Mergas Tua Sang Kancil, Pantun Gurindam Suloka, tu semua-semua tu maknanya sebelum Islam datang telah didendangkan, jadi generasi ke generasi, dia turun-turun ke telinga ke telinga. Selepas Islam datang, lain ceritanya. Contohnya ada kitab-kitab yang ditulis Sarabul Ashikin karya Hamzah Al-Pansuri, contoh kan. Sastra Kenegaraan Taj Salatin karya Mukhtari Al-Jauhari, contohnya. Historiografi, contohnya Salatin karya Tun Sri Lanang. Dia abadikan nama sebagai Pustakaan Tun Sri Lanang, UKM. Astronomi, Ilmu Falak, Syekh Ahmad Al-Fatani. Matematik, Raudah Al-Husab, Bil Amal Al-Hisab, Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib. Jadi maksudnya banyak orang-orang Melayu yang mengarang kitab. Kenapa kita tak merujuk, tak membaca? Ini selepas kita datang, dirubah sebagainya. Dan begitu juga dalam Ustaz sebut tadi aspek awal tadi, aspek seni. Beberapa seni-seni yang mungkin kita boleh tengok dalam aspek seni ini, termasuklah kita kata seni tari. Kan seni tari. Cuma janganlah isteri orang menari depan suami orang. Kan nak menari isteri ni, menarilah depan suami. Itu contoh aspek tari. Tari-tari ni menari, lepas tu dah menedahkan aurat, tidak pakai tudung, ketat pula, sendat pula, tak boleh. Kena tengok etika dia. Tak boleh menari dekat yang bukan yang haram dikahwini, yang halal dikahwini. Tak boleh lah. Masuk kat sini, tengok seni aspek. Begitu seni muzik, Ustaz kata kita ada nasyid, kita ada musabaqah Al-Quran, maknanya hafazan sama ada dia dalam suara kan, bacaan Al-Quran sebagainya. Ada seni ukir dan khat, tulisan khat, ukiran khat dan tulisan khat dan sebagainya. Bela diri, kita orang Melayu terkenal dengan silat ataupun silat lah. Kan ada gayung lah, macam-macam ini cekak Hanafi. Apa dia? Silat gayung. Silat gayung kan. Semua tu. Cuma kita belajar silat bukan nak tunjuk kita kuat sebagainya, untuk pertahanan diri kita, untuk membantu orang susah. Tapi masalah hari ni kadang-kadang ada orang belajar untuk kesombongan, tak boleh.
Begitu juga bukan silat je. Kalau belajar ilmu agama pun sebab sombong tak boleh juga. Sebab belajar ilmu nak kata kau seorang je pandai, aku seorang lah pandai dalam dunia. Pun haram juga, tak boleh juga bangga diri. Masuk neraka juga. Ni Nabi sebut dia seorang tu masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam neraka sebab apa? Ilmu dia belajar ilmu agama hebat tu. Supaya orang panggil dia alim ulama. Aku ni ulama ni. Kan, tapi sebenarnya dia kata, ya Allah aku ni sebab nak serak anak sampaikan dakwah. Allah Ta'ala kau tipu kau supaya orang panggil kau ni ulama, orang yang alim, kau saja yang tahu dalam dunia ni. Kan, jadi dia diumpankan dalam neraka. Sebab apa? Belajarkan riak, takbur, sombong. Orang lain semua tak betul, dia seorang je betul. Tak kena lah. Jadi bela diri ni pun macam tu. Bukan kita belajar bela diri ni supaya boleh kita tumpaskan semua musuh-musuh. Dan sebagai satu amanah. Yang seterusnya sebagai pertukangan. Orang Melayu terkenal dengan tukang, buat rumah tanpa paku, guna tanggam semua kan. Hebat. Pertukangan sangat hebat orang Melayu ni. Buat macam-macam teori lah. Walaupun tak jadi kereta terbang hari ini, akan datang saya yakin dan percaya. Akan ada kereta terbang buatan orang Melayu, mungkin daripada Zulkifli ke daripada mana-mana lah, kan? Maknanya ini orang Melayu boleh buat, tetapi kadang-kadang tak ada galakan, tak ada supporting, tak ada reward. Kita reward diri kita sendiri. Begitu juga dalam aspek tenuman, sulaman, anyaman. Macam baju Ustaz pakai ni. Ni baju Ustaz pakai ni nampak macam biasa kan. Tapi sebenarnya batik daripada Terengganu. Kan, tapi batik moden hari ni dia lain sikit. Kan, salah satulah Ustaz kata tapi orang Melayu bagaimana buat dia punya batik tu kan. Contoh sulaman, disulam apa semua tu kan. Anyaman. Ni maknanya anyaman ni tak ada orang muda macam kita ni mungkin dah tak pandai dah nak mengajar ketupat pun tak pandai nak mengajar tikar lagi lah. Dan juga kulinari. Kulinari ni kulinari macam mana masak kan, patin tempoyak, siakap tiga rasa macam mana nak masak macam termomek harga dekat 6,000 7,000 kan, dia semua ada semua masakan seluruh dunia dia boleh masak. Kalau kita boleh jadi termomek power lah kan. Ada kawan ustaz jual termomek, pernah dengar? Mungkin tak pernah dengar jadi kulinari ni sangat penting Kalau tidak kita makan tu je lah. Ustaz pandai goreng je lagi, tak sedap lah, boring pula makan tu je kan. Jadi kita nak bakar juga, nak panggang juga, nak singgang juga, nak siap tiga rasa, itu kan tukar menu, barulah ada pengembangan Okey. Contoh dalam aspek seni kan. Seni tari tadi ada tari zaping, canggung, gamelan, inang, joget, lilin, makyong, piring. Semua ni. Boleh tak kita menyanyi tarian makyong sebab boleh. Kau pakailah. Pakai tudung rapat-rapat. Pakai tudung elok-elok, longgar-longgar. Lepas tu janganlah menari dekat yang bukan muhram kita. Kan tu kalau macam tu tak boleh lah. Tak boleh lah kalau menari tu dengan joget-joget yang lenggok-lenggok yang menyebabkan berahi, menyebabkan lelaki naik syahwat dan sebagainya, tak boleh lah. Ustaz kalau macam tu memang mana ada lelaki mesti naik syahwat, memang lah, sebab tu tak boleh. Menarilah kalau kau nak menari sangat, menarilah tempat yang tertutup, tak ada orang nampak. Baik tak payah Ustaz menari macam tu. Letih menari tak ada orang nak puji. Itulah menari. Sebab itu mana kena tengok. Sebab tu kadang-kadang kalau ada tarian-tarian ni kalau boleh biarlah lelaki yang menari. Sebab dia melibatkan pergerakan badan dan sebagainya lah Okey. Dan juga contohnya muzik-muzik, contohnya gong, canang, bonang, sarong, kompang, angklong, rebana. Semua ni adalah alatan-alatan yang dulu. Sekarang mungkin dah tak jumpa lah. Benda-benda macam ni dah tak jumpa sekarang ni Ini maksudnya alatan yang zaman dulu digunakan. Tapi mungkin ini rebana masih digunakan mungkin barangkali Dan juga seni ukir, macam mana tengok ukir tu kan, namanya kacik mimbar, tengok cantik dia buat dia punya daun-daun tu contoh dan begitu juga seni bela diri.
gayung, cekak, bengkong, berembang, harimau, helang, kuntau, lincah, sendeng. Ini semuanya seni-seni yang mana orang Melayu apa ni, orang Melayu kuasai. Kalau selain Melayu mungkin kita ada capoeira, apa tu ada apa ni? Apa lagi? Ada pandangan kalau silat orang bukan Melayu ni, kalau seni pertahanan selain pada orang Melayu, ada tak? Orang Melayu yang belajar ini. Ada yang boleh bagi pandangan, Ustaz? Pandangan apa tu Ustaz? Seni bela diri ni bukan orang Melayu. Tomoy, kan? Mungkinlah Tomoy, ada beberapa lagi lah Tomoy capoeira. itu apa Ustaz? Tomoy itu apa? Tomoy ni apa ya? Ustaz pun nak cakap macam mana ni orang Thailand lah kot. Muay Thai. Muay Thai, Tomoy, Muay Thai. Maksudnya Tomboy. macam mana? Saya ingat tomboy. Bukan tomboy ya. Jadi kalau tomboy ni apa ni bukan jadi lelaki ya. Alright. Ini antara kita kata apa ni dalam aspek seni bela diri. Seni bela diri. Begitu juga dengan kita tengok seni pertukangan. Orang Melayu buat rumah dengan keris, buat sampan perahu. Dan begitu juga seni tenun, sulam anyaman. Tengok dia buat apa ni songket kan, daun tikar sebagainya kan. Sekarang ni siapa yang pandai buat ni? Kalau pandai tu dah tekan satu. Kan? Tak ada dah yang pandai ni. Kalau pandai korang tak duduk sini dah, tak masuk universiti dah ni. Dah buat kilang sendiri dah. Kan dah jadi jutawan buat bisnes tenun, kain songket dan sebagainya. Ini contoh-contoh beberapa sumbangan orang Melayu dalam aspek seni tenun dan sebagainya. Begitu juga dalam aspek kulinari. Kulinari ini macam mana masak nasi lemak, kan, nasi ambeng, nasi macam-macam lah, rendang, semua tu. Ini aspek-aspek yang kita kata orang Melayu menguasai. Dan asimilasi hari ini kita tengok orang Melayu yang kaya sebabkan kulinari Chef Wan contoh kan, kaya. Dan restoran-restoran, Ustaz tengok chef-chef dia yang duduk dekat hotel-hotel gaji 15,000 ke atas lah, 20,000, 30,000, 40,000. Masak je. Tapi boleh tapi syarat ni kena konsisten. Kena belajar dan terus belajar jangan kita berhenti daripada belajar. Okey, dan seterusnya kita tengok sedikit tentang aspek sains dan teknologi, beberapa perkara. Macam mana dalam aspek sains dan teknologi ni, contohnya teknologi pertanian, teknologi alam bina, teknologi tekstil, dan juga termasuklah dalam aspek sains ukuran timbangan, contoh sukatan ling, cupak, gantang, koyan, juga timbangan mayam, saga, dia ada ukuran kalau ukuran pula macam mana jengkal, satu hasta, satu depa, satu relung, satu ekar, semua tu ada kiraan jadi ini pencapaian orang Melayu dalam aspek sains dan teknologi. Jangan kita tengok teknologi mesti WhatsApp, misalkan dalam Twitter, pergi ke bulan, pergi ke angkasa lepas. Itu betul juga. Tapi dalam aspek yang sekecil-kecil itu pun diambil kira juga dalam aspek tadi. Okey. Dan mungkin banyak lagi perkara-perkara yang mungkin kita boleh tengok secara tidak langsung. Wallahualam.